Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cikgu. Sihat ke semua hari ini? Sihat. Alhamdulillah sihat, Alhamdulillah. cikgu. Okey, alhamdulillah. Semoga semua sentiasa dilindungi daripada wabak penyakit COVID ini, okey? Semua jaga diri semua. Okey. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada sediakan satu gambar peta. Okey, berdasarkan gambar peta yang cikgu bagi ni, apa yang kamu lihat dalam peta ni? Peta dunia. Peta Semenanjung Malaysia. Peta Semenanjung. Peta sebenarnya Malaysia. Anak panah. Okey, nampak tak anak panah kat situ? Okey. Anak Nampak, panah cikgu. ni, apa kamu rasa anak panah? Okey, dia menunjuk anak panah daripada, contoh kita tengok Kelantan kat sini anak panah keluar ke Pinang, anak panah keluar ke Selangor, ke Pahang. Apa maksud dia kat situ? Siapa tahu? Pergerakan Maksudnya cikgu. Pergerakan, cikgu. Okey, maksudnya berlaku pergerakan daripada satu kawasan ke kawasan yang lama. Okey, nama dia dalam geografi apa kita panggil? Migrasi. Migrasi penduduk. Okey. Okey, betul. Migrasi penduduk. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah migrasi penduduk. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 4, iaitu yang pertama, menjelaskan konsep migrasi penduduk. Yang kedua, membezakan migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Dan yang ketiga, menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Dan yang keempat ialah menilai kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada konsep migrasi. Okey, konsep migrasi ni apa yang anda faham tentang konsep migrasi? Perpindahan. Betul. Maksudnya berlaku pergerakan dari satu kawasan. Betul. Jadi kita dapat tengok kat depan ni migrasi. Migrasi ni adalah perpindahan. Kalau kita dapat lihat perkataan migrasi ni adalah datangnya daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu migration. Jadi berdasarkan ni kita dapat tengok bahawa migrasi ni adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain yang merentasi sempadan kampung, daerah, bandar, negeri dan antarabangsa. Antarabangsa ni negara lah. Jadi migrasi ni boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Jadi berdasarkan apa yang kenyataan ni, kalau cikgu nak tanya kalau contohnya kita nak pindah rumah sebelah, dipanggil migrasi ke tak? Migrasi. Tak. Tak ke? Kalau pindah Migrasi rumah ke rumah. Tak, cikgu, tak. Okey, kalau pindah rumah sebelah tak dipanggil migrasi sebabnya dia dalam satu kawasan yang sama. Dia kena satu kawasan, contohnya sempadan kampung, daerah, bandar, negeri dan sebagainya lah. Okey. Faham, cikgu. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Okey, migrasi dalaman. Migrasi dalaman ni adalah perpindahan penduduk dalam sesebuah negara yang merentasi sempadan kampung, daerah, bandar dan antara negeri. Jadi dalaman ni adalah dalam negeri tu, dalam negara tu sahaja. Tak melibatkan antarabangsa, tak melibatkan negara antara negara, tak melibatkan hanya dalam negara tu sendiri. Iaitu ada 4 jenis. Yang pertama sekali adalah luar bandar ke bandar, luar bandar ke luar bandar, bandar ke luar bandar dan bandar ke bandar negeri. Okey, seterusnya kita dapat tengok ni luar bandar ke bandar. Luar bandar ke bandar ni adalah contohnya di kawasan Belaga ke Kuching. Kuching tu kawasan apa? Bandar. Bandar. Jadi Belaga tu adalah kawasan luar bandar. Seterusnya adalah luar bandar ke luar bandar. Contohnya adalah Kampung Raja, Terengganu ke Felda Cini Pahang, iaitu dua-dua ni adalah kawasan luar bandar.
seterusnya adalah bandar ke luar bandar. Contohnya daripada Bandar Alustar ke Kampung Kemelung Sik Kedah. Dan yang terakhir adalah bandar ke bandar. Contohnya Bandar Shah Alam ke Kuala Lumpur. Okey, kita berbalik pula kepada migrasi antarabangsa, iaitu perpindahan migran yang merentasi sempadan antarabangsa dari sesebuah negara ke sesebuah negara yang lain. Migrasi antarabangsa terbahagi kepada dua, iaitu imigrasi dan emigrasi. Okey. Kalau antarabangsa ni adalah antara negara sama negara. Contohnya Korea ke Jepun, Malaysia ke Australia, Thailand ke Vietnam dan sebagainya. Jadi emigrasi ni adalah perpindahan keluar penduduk dari negara asal. Contohnya rakyat Malaysia berhijrah ke Jepun, Australia, Kanada, Brunei, Singapura dan macam-macam lagi lah. Jadi kita boleh ingat sini emigrasi. Emigrasi tu adalah perkataan kat depan dia tu adalah E. E itu bermaksud ekspor. Ekspor itu ke luar negara. Jadi yang kedua adalah imigrasi. Imigrasi pula adalah perpindahan masuk penduduk dalam sesebuah negara seperti pekerja dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Bangladesh ke Malaysia, iaitu kita import. I itu bermaksud import. Jadinya kita import mereka daripada luar negara masuk ke dalam Malaysia. Boleh faham macam tu? Boleh faham? Faham. Faham cikgu. Faham cikgu. Faham. Cikgu. Okey, seterusnya berdasarkan gambar ni kita nampak bahawa pekerja Malaysia ke Singapura. Jadi kalau pekerja Malaysia ke Singapura ni dipanggil emigrasi ke imigrasi? Emigrasi. Emigrasi. Okey, betul. Okey, yang kedua, pekerja negara luar datang ke Malaysia untuk bekerja. Maksudnya? Imigrasi. Import. Imigrasi, import. Okey. Nampaknya macam sudah faham ya. Seterusnya kita akan tengok video. Majoriti jumlah pekerja asing di negara Malaysia datangnya dari negara jiran kita iaitu Indonesia. Namun, apakah sebabnya? Adakah Malaysia sebuah negara yang menjanjikan lubuk pekerjaan? Menurut pandangan sebahagian warga Indonesia yang sudah lama bekerja di negara Malaysia, mereka berpendapat bahawa mencari rezeki dan bekerja di sini adalah pilihan yang terbaik. Bagi mereka, bekerja di bumi Malaysia menyebabkan mereka murah rezeki. Tambahan pula, peluang pekerjaan di sini banyak dan meluas selain faktor majikan yang baik bagi mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah. Selain itu, pekerja asing memilih Malaysia sebagai punca pendapatan mereka adalah kerana negara kita yang bebas daripada ancaman dan malapetaka yang tidak diingini seperti yang berlaku di sesetengah negara lain. Keadaan ini secara tidak langsung telah memberikan mereka keyakinan untuk datang dan bekerja di negara kita kerana keselamatan mereka terjamin. Negara Malaysia juga ada menyediakan surat perjalanan dan visa yang lengkap agar pekerja asing yang datang ke negara kita berasa aman dan selamat tanpa perlu risau akan keselamatan dan kebajikan mereka sepanjang bekerja di sini. Tapi malangnya apabila mereka diberikan peluang pekerjaan di sini, ini pula yang berlaku. Mereka menjadikan negara Malaysia sebagai perkampungan mereka sendiri yang menyebabkan sesetengah pihak kita takut untuk masuk ke kawasan tertentu. Ada juga yang melakukan masalah-masalah sosial seperti mencuri barang, mempunyai majikan dan ada yang masuk ke negara Malaysia tanpa permit. Apa yang kamu nampak dalam video? Dia bercakap tentang negara? Negara Indonesia, cikgu. Okey. Negara Indonesia datang ke Malaysia. Ke Malaysia. Okey, apa tujuan Indonesia datang ke Malaysia? Faktor pekerjaan, cikgu. Kerja. Okey, faktor pekerjaan. Okey, selain tu, agak-agak apa lagi yang menyebabkan Indonesia datang ke Malaysia? Mata Selain wang. faktor pekerjaan, Mata wang. okey, kadar yang tinggi. Okey, lagi berkemungkinan juga berlaku perkahwinan antara orang Indonesia dan juga Malaysia. Malaysia. Orang Malaysia. Okey, jadi selepas kamu tengok video tadi, cikgu akan masuk satu topik seterusnya iaitu faktor migrasi. Yang pertamanya adalah faktor tolakan.
atau faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman. Terdapat dua, iaitu faktor tolakan dan juga faktor tarikan. Okey, yang pertama faktor tolakan, iaitu peluang pekerjaan terhad. Okey, peluang pekerjaan terhad tadi boleh kita lihat balik ke video tadi, kenapa Indonesia datang ke Malaysia. Salah satu sebabnya adalah pekerjaan yang terhad. Okey, satu lagi, berkemungkinan barangan yang berada di Indonesia terhad dan juga kadar upah juga tidak terlalu tinggi yang sama dengan Malaysia. Okey, disebabkan itu Indonesia datang ke Malaysia. Okey, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, cikgu cakap tadi, iaitu kadar upah yang rendah. Okey, taraf hidup rendah di luar bandar kerana upah rendah. Contohnya, penoreh, getah dan nelayan bergantung kepada faktor cuaca. Maafkan cikgu, faktor cuaca. Okey. Dari apa yang cikgu cakap tadi, penoreh getah dan juga nelayan ni agak-agak berapa upah yang dia dapat? Siapa Rendah tahu? cikgu. Rendah, okey. Agak-agak lah kan, kalau berlakunya hujan lebat ke, boleh ke mereka bekerja? Tak boleh cikgu. Pokok getah Tak basah. boleh. Jadi, okey, betul. Okey, disebabkan itulah berlakunya faktor tolakan kadar upah yang rendah dan berlakulah mengigrasi daripada luar bandar ke bandar. Okey, seterusnya. Okey, kat sini kamu boleh lihat faktor tolakan. Yang gambar yang cikgu tunjuk ni gambar apa? Gambar pekerja kat sawah dengan penoreh getah. Okey, apa yang cikgu terangkan tadi, inilah yang menunjukkan berlakunya faktor tolakan. Ramai-ramai penduduk akan berpindah ke bandar untuk mendapatkan kadar upah yang lebih tinggi dan juga mendapat pekerjaan yang lebih selesa. Seterusnya. Okey, faktor tolakan seterusnya adalah kekurangan peluang pendidikan dan juga kekurangan kemudahan perkhidmatan. Okey, untuk kekurangan peluang pendidikan, kekurangan institusi pendidikan tinggi di kawasan luar bandar menyebabkan golongan muda berhijrah untuk melanjutkan pelajaran. Okey, untuk faktor ini, agak-agak nanti besar kamu akan ke universiti mana? USM cikgu. USM. Lagi siapa nak pergi universiti lain? Lagi? Saya nak pergi UKM. UM. Okey. Antara universiti yang kamu sebut ni berada di kawasan mana? Kawasan bandar. Di kawasan bandar. Okey. Bila universiti ni berada di kawasan bandar, penduduk yang berada di luar bandar akan berhijrah ke kawasan bandar untuk mendapatkan peluang pendidikan. Okey, faktor seterusnya adalah kekurangan kemudahan perkhidmatan. Kekurangan kemudahan perkhidmatan ni seperti perdagangan, perniagaan, perbankan dan insurans. Okey, cikgu nak tanya, kalau perbezaan di luar bandar dengan di bandar, mall dia macam mana? Tak pun pekerja bangunan-bangunan ke, apa yang membezakan antara bandar dengan luar bandar? Bandar lebih canggih, lebih besar, tinggi bangunan. Okey, betul. Bagus Sofia. Okey, disebabkan itulah bangunan yang besar, canggih, lepas tu ada banyak dahan yang menyebabkan faktor tolakan, iaitu penduduk akan berhijrah ke kawasan yang mempunyai banyak kemudahan perkhidmatan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah faktor dan statistik migrasi cikgu ambil untuk 2016 hingga 2018. Okey, ini gambar yang kiri menunjukkan faktor utama migrasi. Okey, menunjukkan faktor migrasi ini berlaku adalah mengikut keluarga, persekitaran, kerjaya, perkahwinan dan penceraian, pendidikan dan lain-lain. Okey, dalam gambar yang kiri ni, yang mana paling banyak peratus dia? Keluarga. Okey, mengikut keluarga. Perkahwinan. Okey, perkahwinan. Perceraian. Kebiasaannya kan, kamu akan kahwin dengan orang yang luar negeri ataupun dengan negeri yang sama? Saya nak luar. Negeri yang sama. Negeri lain. Saya nak negeri Ah, lain. okey. Negeri lain.
Okey, ramai yang nak negeri lain. Okey, ini merupakan salah satu berlakunya faktor untuk migrasi. Bila kamu berkahwin dengan negeri lain, pasangan yang negeri lain, akan berlaku perpindahan. Akan ikut sebelah suami ataupun sebelah isteri. Okey. Yang gambar yang seterusnya adalah migrasi dalaman. Gambar ni menunjukkan negeri mana yang menerima migrasi yang ramai dan juga yang menghantarkan perpindahan penduduk itu. Okey, yang di sini kita dapat lihat penerima migran yang teramai adalah negeri Selangor. Selangor. negeri mana ni? Selangor. Okey, negeri Selangor. Boleh tahu tak? Boleh bagi tahu cikgu tak kenapa negeri Selangor ramai yang menerima penduduk? Sebab Kawasan banyak industrian. peluang pekerjaan. Okey, banyak peluang pekerjaan lagi. Kemudahan infrastruktur. Pandai. Betul yang kamu cakap itu. Tetapi kenapa dekat negeri mana yang sebelah ni? Ya, persekutuan. Wilayah persekutuan, cikgu. Okey, kenapa dia menghantar migran? Sebagai penghantar migran. Mungkin kerana Sebab pack berlakunya sangat pun. penduduk yang padat terlalu. Dia pack sangat, Apa? dia padat sangat. Tak muat ada Okey, lagi. betul, pandai. Okey, pandai. Okey, sekarang kamu faham tak apa yang cikgu nak tunjukkan melalui gambar ni? Faham cikgu. Okey, faham, bagus. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita belajar tentang faktor tolakan. Sekarang faktor tarikan. Faktor tolakan dengan tarikan ni cikgu bagi faktor yang sama tetapi berbeza. Tadi cikgu cakap kekurangan peluang pekerjaan, sekarang adalah banyak peluang pekerjaan. Okey, faktor ni terdapat banyak peluang pekerjaan di bandar, contohnya sektor perindustrian, perniagaan dan perkhidmatan. Cikgu rasa kamu pun sudah faham kenapa berlakunya faktor tarikan. Apa yang kamu cakap tadi, ada kemudahan, ada tempat pendidikan, bangunan besar, apa semua, betul tak? Betul cikgu. Okey. Betul. Okey, seterusnya adalah kadar upah tinggi. Okey, kadar upah tinggi ni di bandar dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Contohnya, penduduk dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa dari aspek perkhidmatan. Okey, kan cikgu dah cakap tadi, kalau duduk di kampung, kadar upah dia rendah ke tinggi? Rendah. Okey. Rendah. Bagus. Okey, kalau dekat bandar? Tinggi. Tinggi. Okey, sebabkan itulah berlakunya migrasi. Dan di bandar inilah berlakunya faktor tarikan yang membuatkan penduduk-penduduk di luar bandar ni rasa macam ada upah yang lebih tinggi daripada tempat aku kan. Jadi disebabkan itulah dia akan berpindah ke bandar untuk taraf hidup penduduk. Kiranya untuk bagi keselesaan pada diri dia. Faham? Faham cikgu. Okey, faham. Seterusnya. Tarikan yang ketiga ialah peluang pendidikan. Terdapat peluang pendidikan tinggi yang luas di bandar. Contohnya, terdapat banyak institusi pendidikan tinggi awam seperti Universiti Malaya dan institusi pendidikan swasta. Seperti yang cikgu cakap tadi, kebanyakan universiti berada di kawasan bandar. Okey, sebabkan itulah berlakunya migrasi penduduk untuk datang ke bandar. Okey, bagus. Okey. Yang seterusnya adalah kemudahan perkhidmatan. Kemudahan perkhidmatan ini banyak disediakan berbanding di luar bandar. Contohnya perdagangan, perniagaan, perbankan dan insurans. Kemudian tadi cikgu dah cakap, jadi cikgu rasa kamu dah faham kenapa migrasi berlaku luar bandar ke bandar ataupun bandar ke bandar. Hal ini kerana mempunyai kemudahan perkhidmatan. Okey. Ini universiti dan kemudahan perkhidmatan. Gambar ni cikgu tunjuk untuk bagi kamu faham lagi. Universiti dan yang sebelah ni apa? Hospital. Okey, universiti dan hospital ni berada di kawasan bandar. Ini merupakan salah satu perkhidmatan yang salah satu faktor penduduk akan datang ke bandar. Okey, akan datang ke bandar. Okey. Sekarang cikgu tunjuk pola aliran migrasi di Malaysia. Dalam ni cikgu ambil
tahun 1995 hingga 2010, apa yang kamu nampak dalam pola aliran ni? Mana yang tinggi? Bandar ke bandar. Okey, bandar ke bandar. Jadi, kamu pun tahu kenapa berlakunya migrasi bandar ke bandar paling tinggi, bukan luar bandar ke luar bandar. Apa yang cikgu cakap tadi, faktor-faktor tarikan dan faktor talakan ni adalah salah satu sebabnya berlakunya bandar ke bandar, berlakunya migrasi bandar ke bandar. Sebab untuk kemudahan, untuk Peluang pekerjaan. pendidikan, pekerjaan. Okey, bagus. Yang seterusnya. Okey, ni migran dalam negeri. Ianya benda sama yang cikgu cakap tadi. Dalam ni, kamu boleh nampak tak yang mana paling banyak berlakunya migrasi? Pulau Nampak Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang lagi? Selangor. Okey, betul. Pulau Pinang dengan Selangor yang paling ketara kita nampak adalah migrasi daripada bandar ke bandar. Dan yang sikit sekali, nampak tak? Kelantan cikgu. Okey, Kelantan. Kelantan dia, Kelantan selain tu Sabah kan? Sarawak. Kat sini kan, Sarawak, antara cikgu. bandar ke bandar, bandar ke luar bandar, luar bandar ke bandar, luar bandar ke luar bandar, antara empat-empat ni kan yang mana paling sikit berlakunya migrasi? Tadi cikgu dah tunjuk pola aliran kan? Okay, yang paling sikitnya adalah luar bandar. Luar bandar ke luar bandar. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah faktor-faktor migrasi antarabangsa. Okey, faktor ni sama je dengan migrasi dalaman tadi, cuma yang ni adalah untuk antarabangsa. Okey, yang pertama adalah kurang peluang pekerjaan. Benda yang sama tetapi berbezanya perpindahan daripada negeri dalam negeri ataupun negeri ke luar negara. Okey, untuk kurang peluang pekerjaan. Cikgu nak sesiapa yang bacakan pula boleh tak? Saya cikgu. Okey, Aina. Okey, Baca je kan? belum baca. Baca je. Tolakan negara asal. Yang pertama adalah kurang peluang pekerjaan, di mana peluang pekerjaan kurang sebab terdapat lebihan tenaga kerja di negara asal menyebabkan berlakunya pengangguran. Contoh dalam sektor pertanian, perikanan dan penternakan. Seterusnya, sambung ke cikgu? Sambung. Seterusnya, kadar upah yang rendah, di mana kadar upah yang rendah ni dan pendapatan yang tak tetap menyebabkan taraf hidup penduduk rendah. Contoh penduduk di Bangladesh berpindah ke negara lain seperti Malaysia. Dan yang ketiga, politik tidak stabil. Contoh berlaku peperangan menyebabkan penduduk berpindah ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan. Contohnya Palestin dan Syria. Okey, terima kasih Aina, bagus. Okey, untuk faktor yang pertama yang kedua ni, kurang peluang pekerjaan dengan kadar upah yang rendah, cikgu rasa kamu dah faham sebab sama dengan faktor dalaman, betul tak? Betul cikgu, dah faham. Okey, tapi yang ketiga ni, politik tidak stabil. Kenapa cikgu cakap politik tidak stabil ni menjadikan faktor tolakan negara asal? Siapa tahu? Sebab nak keamanan cikgu. Okey, Sebab dia bagus. tak selamat. Okey, bagus. Sebab kita pun tahu kan, sekarang isu yang hangatnya berlaku di Palestin, betul tak? Betul. Betul. Okey, kemungkinan salah satu sebabnya adalah untuk mendapatkan keamanan. Kamu nampak tak gambar yang cikgu tunjuk ni? Okey, gambar ni cikgu tunjuk di India dan di Syria. Okey, dengan dalam gambar ni kamu boleh nampak duduk di Syria ni, tengoklah bangunan dia. Berlakunya peperangan menyebabkan habis bangunan dia runtuh, musnah. Okey, antara dua gambar ni cikgu bagi contoh adalah salah satu sebab berlakunya migrasi. Terusnya.
Okey. Faktor seterusnya adalah bencana alam dan juga dasar kerajaan. Siapa nak baca lagi tak? Ada berapa saya cikgu. Okey, sila baca. Siti Hanun. Bencana alam menyebabkan ada migran yang berpindah ke negara lain. Contohnya kemarau di Somalia, penduduk berpindah ke Kenya dan Tanzania. Faktor seterusnya. Seterusnya ialah dasar kerajaan. Dasar kerajaan menggalakkan migrasi keluar ke negara lain untuk tujuan melanjutkan pendidikan tinggi. Sebagai contoh, migran melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Antarabangsa UIA dan Universiti Teknologi Petronas UTP di Malaysia. Okey, terima kasih Siti Hanun. Okey, faktor tolakan yang terdapat bencana alam. Okey, salah satu sebab berlakunya migrasi adalah bencana alam berlaku di kawasan mereka. Sebagai contohnya kemarau di Somalia. Okey, selain tu bencana apa lagi selain kemarau? Tsunami. Tsunami. Tsunami di mana? Gempa Sofia? bumi. Di Indonesia, Aceh. Indonesia. Okey, gempa bumi pun betul juga. Okey, bencana alam ni lah salah satu sebabnya berlaku imigrasi untuk mendapatkan keselamatan diri mereka. Okey, seterusnya dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni adalah migran datang ke Malaysia sebagai contohnya untuk mendapatkan pendidikan. Okey, kalau cikgu tanya siapa pernah pergi lawatan ke universiti ke, ada nampak tak penduduk selain Malaysia? Ada. Ada cikgu. Okey. Ada negara mana tu? Sebagai contohnya, ada negara di China. China lagi. Nigeria. Okey, Nigeria. Yang tu kau nampak ya? Okey. Aku pun nampak ramai yang tu. Okey, disebabkan itulah berlakunya migrasi untuk mendapatkan pendidikan di negara lain sebagai dasar kerajaan. Okay, seterusnya. Okey, gambar ni cikgu tunjuk sebagai contoh supaya kamu lebih faham kenapa berlakunya migrasi adalah salah satunya kemarau dengan tsunami. Nampak kan? Teruknya. Dan alhamdulillah negara Malaysia kita ni selamat daripada bencana-bencana yang teruk macam ni. Alhamdulillah. Okay, seterusnya. Okay, faktor tarikan negara yang dituju. Okey, yang pertama, peluang pekerjaan yang sama iaitu banyak peluang pekerjaan dalam sektor pembinaan, perindustrian dan perladangan. Contohnya migran Indonesia, Bangladesh, Filipina dan Kemboja di Malaysia. Okey, yang seterusnya adalah kadar upah yang tinggi. Kadar upah tinggi meningkatkan taraf hidup pekerja asing. Contohnya Amerika Syarikat, Jepun, Brunei dan Singapura. Yang ketiga adalah peluang pendidikan yang luas. Terdapat migran yang berhijrah atas faktor melanjutkan pelajaran. Contohnya terdapat banyak kolej IPTA dengan IPTS di Malaysia. Yang keempat adalah kestabilitan politik menarik minat pelabur dan pekerja asing berhijrah. Contohnya negara-negara luar datang ke Malaysia. Okey, kiranya Malaysia sebagai contoh cikgu ambil negara kita sendiri iaitu Malaysia. Okey, untuk faktor-faktor tarikan ni bermakna Malaysia ni mempunyai banyak faktor tarikan. Ramai migran-migran datang ke Malaysia disebabkan faktor-faktor ini. Okey, setakat ni kamu semua faham tak? Faham, cikgu. Ada lagi cikgu? Ada lagi ke? Ada. Okey, seterusnya. Okey, ni cikgu tunjuk Korea dengan New York. Salah satu sebab selain Malaysia. Kenapa berlakunya migrasi. Bangunannya banyak, kemudahan dia apa semua, cantik pun cantik. Okey, sebabkan itulah. Harap semua faham. Okey, cikgu takut kamu mengantuk sebab tu cikgu buat kuis. Boleh sama-sama jawab? Boleh. Jadi kita jawab sama-sama, okey? Okey, cikgu. Okey, boleh mula. Okey, soalan pertama. Siapa nak jawab? Saya. Hana, baca. Di jawapan ni. Okey, Anis berasal dari Temerloh. Pahang melanjutkan pelajaran ke Korea. Jenis migrasi apa yang berlaku? P, cikgu, migrasi antarabangsa. Okey, migrasi antarabangsa jawapan. Okey, betul.
Seterusnya. Saya cikgu, saya dah baca. Okey. Seterusnya Aina. Aminah terpaksa mengikuti suaminya tinggal di Shah Alam. Faktor manakah yang sesuai dalam situasi ini? Jawapan dia. Perkahwinan kot. Okey, perkahwinan. Yeay, Okey, betul. Nampak kamu faham ya kenapa lah Aminah ni ikut suami dia. Okey, seterusnya. Siapa nak baca? Saya cikgu, saya. Ya. Okey, mana satu ni? Fatin. Okey, Fatih. Okey, yang manakah menunjukkan jenis migrasi luar bandar ke bandar? Luar bandar ke bandar? Umpat bandar ke cikgu? Mana tu? C. Saya rasa C. Okey, C. Felda Bandar ke ke Kuala Kangsar. Kangsar. Betul. Okey, pandai. Okey, soalan seterusnya. Ada siapa nak baca tak? Saya cikgu. Okey, Sofia. Bulan depan Fatih akan melanjutkan pembelajaran Columbia University. Apakah faktor tarikan migrasi ini? Peluang pendidikan cikgu. Okey, peluang pendidikan. Betul ke? Betul. Betul. Pandai. Okey, soalan last. Siapa nak baca? Saya cikgu. Saya lagi. Okey. Silakan. Faktor yang manakah menyebabkan Syria berpindah ke Malaysia? Jawapan dia Kenapa? C. Kestabilan politik. Okey, betul. Kestabilan politik. Okey, nampaknya semua faham setakat ini apa yang cikgu ajar. Seterusnya kita pergi kepada kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Okey, kita pergi kepada migrasi dalaman dahulu. Dia mempunyai dua kesan, iaitu kesan ekonomi dan kesan sosial. Okey, untuk kesan ekonomi, dia ada kesan daripada segi positif dan negatif. Untuk positif, yang pertama ialah membangunkan kawasan baharu. Iaitu apabila sesuatu kawasan itu, maksudnya orang daripada tempat lain ataupun daripada kawasan luar bandar, dia berpindah ke kawasan luar bandar juga. Jadi apabila kawasan tersebut menjadi semakin ramai penduduk dan berkembang maju, maka dia akan mewujudkan satu bandar yang baharu. Okey, sebagai contoh dia, migrasi penduduk daripada luar bandar, dia berpindah ke tanah rancangan Felda. Okey, cikgu nak tanya, siapa tahu apa itu tanah rancangan Felda? Apa aktiviti yang dilakukan, aktiviti ekonomi yang ada di tanah rancangan Felda ni? Siapa tahu? Tanah getah. Sawit, kelapa sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit cikgu. Okey, betul. Maksudnya dekat tanah rancangan Felda ni dia menjalankan aktiviti penanaman kelapa sawit dan getah. Jadi apabila ramai penduduk yang berpindah ke situ, jadi mereka menjalankan aktiviti ekonomi ini, maka mereka itu akan menjadi satu peluang pekerjaan untuk mereka. Jadi ekonomi mereka juga akan menjadi stabil kerana itu merupakan sumber pendapatan mereka. Okey, apabila mereka dah dapat kerja, diorang dah ada sumber pendapatan, maksudnya taraf hidup migran diorang juga akan meningkat. Maksudnya kadar pendapatan mereka yang semakin tinggi dapat meningkatkan taraf hidup migran ni dan kuasa beli migran juga akan meningkat. Okey, seterusnya meningkatkan pasaran barangan, iaitu pasaran barangan dan perkhidmatan dapat diluaskan apabila berlakunya pertambahan penduduk di sesuatu kawasan. Maksudnya, dia akan menyebabkan pasaran barangan di kawasan tersebut akan menjadi semakin meningkat. Jadi, permintaan barangan di kawasan tersebut juga akan meningkat dan barangan kat situ akan menjadi semakin laku. Faham tak? Okay, Faham cikgu. contohnya Faham cikgu. bandar-bandar besar. Okay. Seperti Georgetown, Pulau Pinang ataupun Sydney, Australia. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan negatif. Okey, kesan negatif dia adalah kekurangan tenaga kerja, iaitu penghijrahan penduduk ke bandar menyebabkan kawasan luar bandar dia akan mengalami kekurangan tenaga kerja untuk mengusahakan kawasan pertanian seperti ladang kelapa sawit di Malaysia. Kita tengok macam tadi di tanah rancangan Felda kan. Okey, apabila
ramainya orang daripada kawasan luar bandar ni, dia berhijrah ke bandar, maksudnya pekerja-pekerja kat ladang ni juga dia akan berkurangan. So dia akan jadi satu masalah kat situ untuk membangunkan kawasan luar bandar tersebut. Faham tak? Faham. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kesan sosial. Okey, kesan sosial yang pertama adalah dari segi positif, kemudahan infrastruktur meningkat. Okey, apabila migrasi berlaku, kawasan tersebut akan menjadi semakin maju dan semakin pesat. Jadi, penduduk akan menjadi semakin ramai yang akan tinggal di kawasan tersebut menyebabkan berlakunya perkembangan infrastruktur. Hal ini kerana kerajaan ni dia akan berusaha untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik di kawasan tersebut. Okey, contohnya, apabila seseorang berpindah ramai-ramai ke satu kawasan seperti di Selangor ataupun Pulau Pinang, maka dia akan berkembanglah kawasan tersebut. Jadi kemudahan infrastruktur di kawasan tersebut seperti bekalan air akan menjadi semakin baik, pengangkutan kemudahan pengangkutan pun akan menjadi semakin banyak, rangkaian internet akan menjadi semakin bagus dan sebagainya. Faham tak? So jadi kawasan tersebut infrastruktur dia akan makin bertambah lah. Faham? Faham cikgu. Okey. Seterusnya kita pergi ke kesan negatif iaitu masalah setinggan. Okey, apabila kawasan tersebut padat dengan penduduk, maka nilai tanah di kawasan tersebut akan menjadi tinggi kerana tanah dia akan menjadi terhad. Maksudnya, okey, semula. Okey. Sekejap, apabila kawasan tersebut padat penduduk dengan tanah yang terhad. Okey, tanah dia terhad tapi penduduk dia ramai. Okey, faham? So, dia akan menyebabkan nilai tanah ni akan menjadi semakin mahal. Dan penduduk daripada luar ni dia akan datang dan dia tidak mencukupi duit untuk membeli tanah di kawasan tersebut kerana mahal lah. Dia orang punya ekonomi belum kukuh lagi kan untuk tinggal di situ. Dan akhirnya mereka akan mencari jalan mudah untuk tinggal di kawasan setinggan. Okey, siapa tahu apa tu kawasan setinggan? Jiran? Kawasan setinggan. Apa tu kawasan setinggan? Maksud kawasan setinggan? Kawasan yang tak teratur. Kawasan yang tak teratur. Okey, lagi? Dekat-dekat. Dia tak ada infrastruktur yang baik. Contoh macam saliran, bekalan air, elektrik macam tu kot. Tak tahulah cikgu. Salah. Okey, kawasan setinggan ni maksudnya rumah tempatan yang dibina di tanah haram. Maksudnya dia bina rumah tu bukan dekat tanah milik dia. Itu maksud kawasan setinggan. Seperti orang Indonesia kan dia suka duduk kat kawasan setinggan. Dia akan bina rumah dia dekat mana-mana pun. Itulah kawasan setinggan. Contohnya di Hong Kong, Jakarta, Indonesia dan Manila, Filipina. Okey, seterusnya kita pergi kepada migrasi antarabangsa. Okey, migrasi antarabangsa juga dia ada dua iaitu dari segi ekonomi dan sosial. Okey, dari segi ekonomi, yang pertama ialah menyediakan tenaga kerja. Okey, kita tengok contoh di Malaysia. Aktiviti sektor perkilangan, dia tidak ramai warga negara Malaysia ni yang mahu bekerja di sektor perkilangan. Betul ke tak? Betul. Ataupun pekerja-pekerja warga negara kita ni dia meminta gaji yang tinggi. Betul. Oleh itu, bagi syarikat-syarikat yang mahu menjimatkan kos pengeluaran, mereka akan mencari tenaga buruh asing lah. Sebab mereka lebih murah dan mampu untuk mereka bayar gaji. Mereka akan lebih memerlukan perkhidmatan warga asing. Okey, yang seterusnya ialah perpindahan teknologi. Perpindahan teknologi moden akibat
kemasukan tenaga kerja. Okey. Apabila migrasi berlaku, kita ni jangan hanya memandang migrasi ni daripada negara yang miskin sahaja. Jangan fokus kepada negara yang susah. Contohnya macam Indonesia datang sini sebab nak kerja dalam sektor peladangan, pertanian. Kita jangan hanya pandang dari sudut itu saja. Kita tengok juga migrasi ni yang dia kemasukan warga asing dari sudut tenaga mahir. Contohnya macam doktor-doktor pakar daripada negara maju yang berimigrasi ke Malaysia. Jadi mereka akan melakukan perpindahan teknologi mereka dan membawa masuk teknologi itu ke dalam negara kita. Okey, kita buat contoh lain juga. Maksudnya contoh teknologi seterusnya pembuatan kereta. Okay, kita tengok dari segi teknologi pembuatan kereta daripada Jepun yang dibawa masuk ke dalam negara Malaysia, menyebabkan kita boleh ada kereta sendiri daripada negara luar lah. Okey, seterusnya taraf hidup imigran meningkat. Okey, mereka dekat negara asal ni mereka hidup susah kan. Contohnya macam Thailand ataupun kita pergi Bangladesh. Diorang disebabkan hidup di negara diorang susah, jadi diorang nak tingkatkan taraf hidup diorang akan datang ke Malaysia untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik lah. Macam tu. Jadi mereka akan berhijrah ke dari negara ke negara luar untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik, kadar upah yang lebih tinggi. Jadi taraf hidup mereka akan meningkat. Okay, seterusnya kita pergi meluaskan pasaran barangan. Okey, untuk meluaskan pasaran barangan, warga asing yang datang ke negara kita, mereka akan membeli barangan dengan banyak dekat negara kita kan. Jadi pasaran kita tidaklah hanya tertumpu kepada penduduk tempatan sahaja. Bahkan dia juga memberi bekalan pasaran kepada warga migrasi ini. Jadi dapatlah meluaskan pasaran barangan kita. Faham tak? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan negatif. Okey, apa antara pandangan korang, apa kesan negatifnya bila berlakunya migrasi antarabangsa ni? Masih ada kat depan tu, cikgu. Cikgu. Pengaliran keluar mata wang. Okey, kita tak tengok jawapan Pembelanjaan kerajaan korang. Banyaklah contohnya macam masalah sosial. Faham? Okey. Okey, untuk kesan negatif yang pertama ialah pengaliran keluar mata wang asing. Apa yang kamu faham pengaliran mata wang keluar ni? Mata wang asing ni berlakunya apa? Maksudnya wang kita keluar wang daripada negara kita akan pergi ke negara lain. Okay, contohnya maksudnya kat sini kita bayar pekerja asing kan. Jadi mereka ni dia akan memindahkan wang kita ke luar negara. Maksudnya dia orang beri gaji dia orang kepada keluarga, kepada isteri, dekat kampung, dekat negara asal. Oh. Jadi wang kita akan keluar ke negara asal. Jadi dia akan merugikan negara kita. Okay, seterusnya perbelanjaan kerajaan meningkat. Okay. Untuk menampung perbelanjaan mereka di negara kita, jadi kerajaan terpaksa mengeluarkan dana yang besar untuk maksudnya menanggung kos perbelanjaan untuk mengurus dan makanan, menguruskan diorang dan memberi makanan kepada pendatang asing tanpa izin semasa mereka dalam tahanan di depo. Okay, contoh lain pelarian-pelarian yang datang ke negara kita. Contohnya pelarian Rohingya. Kerajaan juga harus mengeluarkan perbelanjaan untuk menampung kehidupan mereka.
seperti menyediakan makanan, keperluan asas, tempat tinggal dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan sosial. Okey. Dari kesan positif iaitu kemudahan infrastruktur meningkat. Dia sama je dengan migrasi dalaman tadi, kemudahan infrastruktur. Okey. Bagi memenuhi pertambahan penduduk akibat migrasi ni, kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, pusat pendidikan dan kesihatan juga dia akan bertambah untuk menampung jumlah penduduk yang datang ke sesuatu kawasan tersebut. Sebagai contoh di sini ialah Makassar, iaitu Indonesia. Okey, dari kesan negatif pula, yang pertama ialah pengaliran keluar mata wang asing. Keluar mata wang asing ni dia sama juga macam yang migrasi dalaman, iaitu pengaliran wang keluar negara berlaku apabila pekerja asing dia mengirim sebahagian besar gaji mereka kepada keluarga di negara asal mereka. Sebagai contoh, pekerja Nepal yang bekerja di Malaysia, dia telah memberi sebahagian gaji dia kepada keluarganya di Nepal. Faham? Okey, seterusnya ialah pertambahan kepadatan penduduk. Okey, penghijrahan pekerja asing ke bandar-bandar utama ni telah menyebabkan berlakunya kepadatan penduduk di bandar-bandar tersebut. Okey, kalau kita tengok negara yang paling banyak orang berpindah untuk mencari peluang pekerjaan di mana? India ke Malaysia. Okey. Daripada betul. Daripada Malaysia ke Australia, sekarang kan ramai juga. Tahu tak yang ramai pekerja Malaysia yang bekerja di Australia untuk mengutik buah apple, untuk bekerja sebagai pengutik buah apple. Kan ramai sekarang orang Malaysia yang suka pergi ke sana. Tahu tak pasal tu? Tak tahu cikgu. Berlakunya pertambahan kepadatan penduduk. Okey, penghijrahan pekerja asing ke bandar-bandar utama menyebabkan berlakunya kepadatan penduduk di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur dan Canberra, Australia. Okey, seterusnya ialah masalah sosial. Masalah sosial seperti kecurian dan penyalahgunaan dadah. Okey, apabila berlakunya migrasi antarabangsa ni, banyak masalah sosial berlaku. Contohnya kita boleh tengok masalah rogol, Ragut cikgu, mencuri. masalah mencuri, masalah jenayah lah, masalah pencemaran, masalah setinggan, kesesakan lalu lintas, banyak kesan negatif dia. Okey, seterusnya kita pergi penyakit berjangkit. COVID cikgu. Okey, betul. COVID datang daripada negara mana? Negara China. Okey, masalah penyakit berjangkit seperti batuk kering, HIV, kerana mereka ni, kebanyakan mereka yang datang ke negara kita ni tidak mendapat imunisasi daripada negara mereka. Jadi mereka penyakit yang diorang itu akan mudah berjangkit dengan kita punya penduduk di negara kita. Okey. Seterusnya ialah persaingan peluang pekerjaan. Okey. Pekerja asing disanggup menerima upah yang rendah berbanding dengan warga negara kita yang meminta gaji yang tinggi. Betul. Jadi kebanyakan syarikat-syarikat ni dia lebih berminat untuk mengambil pekerja-pekerja asing kerana mereka ingin mengurangkan kos pengeluaran bagi syarikat mereka. Jadi dia akan menjadi pesaing kepada rakyat tempatan untuk mendapatkan peluang pekerjaan.
Okey, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian yang terakhir iaitu kita akan main game sikit. Boleh tak main game Kahoot? Boleh. Okey, semua boleh ni cari kat Google game Kahoot, lepas tu masukkan link ni. Boleh? Boleh cikgu. Okey, cikgu tunggu semua masuk dulu. Okey, kita boleh mula. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, soalan 1. Apa yang salah tu? Okey, seterusnya. Saya cikgu. Tak apa. Kita cuba lagi. Okey, Aimi berada di tangga teratas. Okey, 2 jenis migrasi. Boleh tanda 2. 2 jenis tu boleh tanda 2. Okey. Betul. Okey, semua betul ya. Yeay. Seterusnya. Okey, masih lagi Aimi. Faktor tolakan yang mempengaruhi migrasi dalaman. Yang mana? Okey, betul semua. Maksudnya awak semua ni fahamlah pengajaran tadi. Faham cikgu. Aimi lagi. Okey, soalan keempat. Kamaru berasal daripada Kudat. Sabah melanjutkan pelajaran ke Tokyo. Nyatakan jenis migrasi situasi ini. Migrasi antarabangsa. Betul. Betul. Okey, seterusnya. Yang mana bukan kesan ekonomi migrasi dalaman? Bukan. Kesan. Ya. Uh, Cepat. betul ke tak? Ya, ada 2 orang salah, Ya, 4 orang betul. betul. Okey, seterusnya. Itu saya. Okey, gambar menunjukkan pekerja Malaysia ke Singapura. Menunjukkan? Ke Singapura. Yeay. Okey, soalan yang ke-7. Kesan positif migrasi dalaman dalam sosial ialah kemudahan infrastruktur meningkat. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, soalan seterusnya. Aimi masih lagi duduk kat atas ya. Okey, perpindahan ke rumah jiran adalah migrasi. Betul atau salah? Salah. Ya, salah. Betul, salah. Jadi ada 2 soalan lagi. Bencana alam menyebabkan faktor tolakan negara asal. Betul ke tak? Betul. Okey, soalan terakhir.
Migrasi antarabangsa terdiri daripada 4 jenis. Sana. Alah, Anun tu. Apa betul tu? Okey, yang ketiga Asma, yang kedua Anis dan juaranya adalah Aini. okey. Okey, berdasarkan apa pengajaran kita hari ini, cikgu nak tanya seorang siapa yang boleh bagi refleksi berkenaan dengan pengajaran kita hari ini. Apa yang kamu semua faham? Siapa boleh volunteer? Aimi boleh? Ya, saya cikgu. Okey, apa yang Aimi faham? Untuk apa yang saya faham pembelajaran hari ini, cikgu bagi tahu tentang migrasi penduduk yang berlaku dalam negeri dan juga daripada negara luar. Iaitu migrasi dalaman dengan antarabangsa. Lepas tu saya tahu juga faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dan juga kesan kepada negara kita ataupun negara luar apabila berlakunya migrasi. Betul tak cikgu? Betul. Terima kasih Aimi. Okey. Okey, jadi setakat itu sahaja pengajaran kita kali ini. Jangan lupa buat ulang kajian cikgu dah bagi tadi untuk cikgu periksa pada minggu hadapan. Terima kasih. Terima kasih cikgu.